Mega Klinik Zahran Cawangan Bandar Bukit Raja. Penghargaan terkini ini diberikan kepada usahawan Encik Radin Amir Afendi Ahmad Arwani, Encik Jadi Johar dan OIP Dr. Muhammad Saiful Aizad bin Muhammad Nasir. Assalamualaikum, saya Radin dan hari ini saya bersama dengan Budi. Kita berada di Majlis Apresiasi Kumpulan Mega Klinik Zahran di mana memperkenalkan usahawan-usahawan baru dan juga OYB, orang yang berwajib untuk membuka franchise klinik Mega Klinik Zahran. Dan sekarang ni kita orang berada dekat Grand Hyatt. Bila cerita pasal tergerak hati ni Budi, sebenarnya ini boleh dikonsiderkan sebagai usaha sama saya yang kedua. Di mana usaha sama saya yang pertama adalah saya buka courier business which is JNT, dan pada tahun 2021, dan bila tahun 2022 ni saya diberi peluang dan juga ruang oleh kumpulan Mega Klinik Zahran atas kapasiti untuk membuka franchise klinik di Bukit Raja. So offer ni sebenarnya bersandarkan kepada relationship member cycling sebenarnya. Cycling networking. Saya bersama dengan Kak Long Abalong ataupun Datuk Nafis serta Datin Kai, di mana kita orang rapat dari segi true cycling, kita orang lepak sekali apa semua. So dia kata dengan saya, Din, kenapa kita tak collaborate bersama-sama untuk Abalong Kak Long beri peluang kita buka klinik baru. So di mata saya ataupun di perkiraan saya, ini adalah salah satu rezeki. So saya kena fikir lagi 10 tahun, lagi 5 tahun ataupun lagi 20 tahun ke mana saya dalam industri. Saya tidaklah menafikan perancangan saya ini untuk saya rasa insecure ataupun untuk saya rasa tak selesa dalam industri. Tetap industri, kalau contoh one day kalau saya bukan sebagai penyampai radio sekalipun, saya yakin, saya pasti saya masih lagi bekerja dalam industri, which is maybe jadi admin, maybe jadi somebody yang memang berurusan dalam industri lah. So bila cerita pasal Mega Klinik Zahran ni Budi, ini adalah salah satu cabang bisnes di mana saya diberikan peluang untuk menjadi usahawan, dan saya rasa benda ni satu disebabkan peluang, yang kedua disebabkan beberapa benda yang berkaitan dalam hidup saya, which is arwah mak saya. Dan so, arwah mak saya ni memang sakit 37 tahun, lung failure. So memang selalu pergi klinik, selalu pergi hospital. So benda tu guys, bila saya offer ni, saya rasa saya never say no. Saya terus okay, on, kita buat, saya nak buat. Kalau dari segi risiko, bohong lah tak fikir dari segi risiko. Tapi saya rasa dengan kapasiti Datuk dan juga Datin dan juga pengalaman yang diberikan, saya rasa insya-Allah mereka akan membantu saya, dan sedikit sebanyak saya yakin, saya percaya rakan-rakan di sekeliling saya pun akan membantu sama. So bila peluang ni datang, saya diberi peluang untuk buka dekat Cawangan Bukit Raja, InsyaAllah saya rasa kita proceed. Itulah cerita dia. Kalau cerita pasal kekangan waktu ni Budi, of course benda tu memang pack lah sebenarnya. Tetapi saya bersyukur sebab di JNT, partner saya Megat Syafiq dan juga Ayu memang sangat bertanggungjawab dan orang faham kerja saya, dan sama juga di sini. Cumanya Mega Klinik Zahran ni, ini consider macam majlis ni adalah consider majlis penyerahan dan juga consider macam pecah tanah. So lepas ni baru ada proses yang untuk kita pergi melihat hospital dia, klinik dia, dan akan ada renovation, dan akan ada fasa-fasa tersebut. So ini adalah salah satu tarikh hari ini, 18 Januari adalah tarikh yang cukup penting untuk diri saya sebagai menambah satu profil lain dalam sisi sebagai seorang yang bernama Radin, bukan saja dalam industri muzik Malaysia, dan juga inilah salah satu platform di mana saya kena bersama-sama dengan orang lain untuk membantu orang lain. Sebab konsep ataupun visi Datuk dan juga Datin, bila kita ada rezeki lebih, kita kena kongsi untuk bantu orang lain. Tu saya percaya kat situ lah. Radin, bila dijangkakan buka ni? Dijangkakan buka insyaAllah by this year, sebab perancangannya kalau kita dalam proses bila nak renovation semua mengambil masa lebih kurang within 6 or 9 months. So perancangan tu ke situ. So lepas ni pun, lepas habis settle ni pun, minggu depan saya akan meeting bersama dengan BOD apa perancangan yang seterusnya, dan saya bersama, sebab orang akan pertikaikan, engkau tak ada kena-mengena pun dalam medical punya side. Tapi saya adalah usahawan yang bersama-sama dengan OYB, iaitu Dr. Saiful yang akan handle klinik. Dia sini akan manage klinik tu, bukannya saya. So saya ni boleh considerkan sebagai rakan partner dan juga antara orang yang akan membuatkan branding dan juga marketing untuk Mega Klinik Zahran Bukit Raja. So kenapa memilih lokasi Bukit Raja ni? Sebenarnya bila pergi lokasi ni Budi, sebenarnya at first place bila Abang Long Kak Long datang approach saya kalau boleh saya nak dekat Ipoh dekat
kampung saya. So saya kata why not kita buka kat Ipoh, tapi dia kata perancangan belum ke situ lagi. InsyaAllah akan ada. So dia berikan saya peluang untuk beberapa buah location, dan saya rasa Bukit Raja is satu dekat dengan rumah saya. Yang keduanya saya rasa tempat di mana-mana je orang perlukan perubatan. Orang perlukan klinik. So saya rasa benda tu tak ada masalah. Dan of course saya dengan tim saya ada buat beberapa research di tempat-tempat tersebut, dan saya rasa insya-Allah kita akan bersama-sama dengan Mega Klinik Zaran di Bukit Raja. Berisi nampak happy. Itulah. Kalau nak cerita pasal berisi ni Budi, to be frank, bila arwah meninggal bulan 2 itu, banyak benda yang saya hilang sebenarnya. Saya hilang keyakinan diri. Depressed tu belum sampai depressed lah. Tapi saya down, saya rasa sedih, saya rasa perasaan yang macam, saya tanya Ustazah, orang kata Allah tarik sesuatu yang baik, dia berikan benda yang lebih baik. Saya tanya Ustazah, apa benda yang lebih baik? Ustazah kata adalah Allah nak bagi kita sebagai manusia ni faham, sabar, redha dan juga pasrah dengan ketentuan di mana setiap yang hidup akan mati. Dekat situ betul-betul saya fikir dan saya berlapang dada di atas pemikiran ibu saya. Dan kalau cerita pasal mungkin orang nampak saya semakin comel. Makan buat saya happy sebenarnya. Makan buat saya happy. Tapi perancangan untuk tahun ni dia berbeza sedikit. Saya kena plan nak kena turunkan berat badan. Jujur saya cakap tak ada benda nak malu pun. Kalau orang kata saya bergisi, yes, saya terima benda tu. Inilah diri saya. Ini adalah diri saya, dan perancangan untuk menguruskan berat badan akan ada tahun 2022. Tapi masih cycling lah. Masa cycling masih sama, cuma saya akan buat beberapa rutin yang lain untuk maybe kena kontrol sugar. Saya makan tak banyak tapi minum air manis. Air manis ni tak boleh tolak lah Budi. So apa pengembangan lain, Radin? Okey, pengembangan lain saya masih lagi bersama dengan Radio Era di shift petang, dan upcoming ada beberapa lagi show TV yang tengah dalam perancangan dan juga tengah syuting. Lepas tu saya pula bersama dengan Abang Nas Gegar, kita ada collaborate untuk satu YouTube channel dipanggil Ketuk Pintu. Ini antara YouTube channel kami yang pertama collaborate bersama, dan YouTube channel ni adalah lebih kepada macam mana orang nak tahu sisi-sisi lain seorang artis. Maknanya kalau interview session kita orang tu bukanlah berkaitan dengan Home tour, house tour. boleh consider house tour, tapi kita kalau boleh kita nak the real apa yang artis tu boleh revealkan. Contoh macam bila Zizi Kirana dan juga Yusof Barin cerita perihal kahwin, macam mana dia orang kenal sebelum tu, cerita macam mana Syamil selepas kehilangan ibu dia. So benda-benda tu yang kita rasa sebagai peminat-peminat mungkin nak tahu, tapi mungkin tak ada platform yang di mana mereka dengar sendiri daripada mulut selebriti tersebut. Dan yang seronoknya sebab saya dengan Abang Nas ni kita orang ada kriteria yang berbeza, karakteristik yang berbeza. So saya dengan Abang Nas boleh considerkan sebagai kombinasi janggal, interview orang. Mungkin saya happy go lucky, Abang Nas straight punya orang yang macam very serious. So benda tu dia akan dapat berbeza sedikit lah. Ketuk Pintu insyaAllah akan datang. First episode dah keluar dah, Zizi Kirana dengan juga Yusof Barin. Okey, jodoh masih lagi orang yang sama, tak ada berubah. So doakan yang baik-baik saja untuk saya dan juga pasangan saya, insyaAllah. Perancangan tetap ada perancangan. Maksudnya kalau every year kalau rakan-rakan wartawan interview saya pun saya akan bagi jawapan yang sama. So of course benda tu ada perancangan, benda tu ada dia punya plan dekat situ lah. Cumanya mungkin saya di sini, dia di Saudi. So perbincangan kita orang tu mungkin agak limited, mungkin agak terhad. Sebab sekarang pun saya rasa last dia balik Malaysia pun bulan 10 tahun lepas. So susah lah untuk kita berbincang. FaceTime lah. Memang FaceTime. Jadi InsyaAllah saya mengharapkan yang terbaik saja, doa-doa daripada anda semua untuk saya dan juga masa depan saya, insyaAllah. Last kali pesanan untuk penonton. Okey, kepada peminat Budi, saya follow Budi dah lama sebenarnya sebelum saya jadi penyampai radio. Saya mendoakan yang terbaik saja untuk Budi. Kemana saja korang berada, make sure jaga diri korang. Yang belum ambil vaksin, kita jaga kita dan jaga diri korang. I love you. Thank you so much Budi.